Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Akhirnya Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah membuat satu keputusan yang pasti menggemparkan ramai kepimpinan politik dan juga pasti mengejutkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sendiri. Ramai yang di luar sana telah membuat satu perhimpunan, mahu Azam Baki ditangkap. Saya secara pribadi, sekiranya Azam Baki bersalah, baru saya bersetuju beliau ditangkap. Tetapi selagi belum ada... Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Azam Baki bersalah berkaitan dengan skandal yang dikaitkan dengan nama Ketua Pesuruhjaya SPRM tersebut. Bagi saya, selagi belum ada bukti, selagi itu Azam Baki tidak bersalah dan tidak perlu ditangkap. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah membuat satu keputusan berkaitan dengan rasuah. Tiada siapa terlepas dari radar Agong, termasuk SPRM. Maknanya, walaupun Ketua Pesuruhjaya SPRM, walaupun jawatan Azam Baki, gelaran beliau sebagai Tan Sri, walaupun menteri kah, timbalan menteri, ahli parlimen, adun kah, YB, datu, siapa sajalah, kalau memang bersalah, dibuktikan bersalah, perlu dikenakan tindakan undang-undang, perlu ditangkap. Jadi berkaitan dengan kes Azam Baki, ramai di luar sana yang saya percaya mahu Azam Baki ditangkap, tetapi ramai juga yang mempertahankan. Saya sendiri secara pribadi, selagi belum dibuktikan bersalah, Azam Baki tidak boleh ditangkap dan masih bersih. Jadi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberi amaran bahwa tidak akan ada kompromi dengan kegiatan rasuah dan mengingatkan lebih ramai lagi sedang berada dalam radar Baginda. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, Sultan Ibrahim memberitahu kegiatan rasuah adalah suatu pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan rakyat, justru ia tidak boleh diterima sama sekali. Baginda juga mengingatkan usaha membasmi rasuah tidak terhad kepada jabatan tertentu saja atau hanya melibatkan pemberi dan penerima semata-mata. Sultan Ibrahim juga memetik beberapa agensi penguatkuasa negara. Berhati-hati juga mereka di PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dan berbagai lagi. Tidak terlepas juga SPRM. Tidak kira apa jua pangkat Anda. Begitu juga agen-agen yang menjadi orang tengah, selain menjadi pembekal pelbagai peralatan, pakaian serta perubatan, Anda juga dalam radar titah Baginda. Jadi inilah, adakah dalam radar maksudnya terdapat banyak senarai yang sedang dalam target yang di-Pertuan Agong untuk membersihkan semua perasuah jerung yang ada di Malaysia pada hari ini. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan dan Bapak, saudara-saudara yang saya amat hormati, kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang dan salam hormat saya ucapkan. Apabila kita menantikan apa langkah seterusnya daripada Kem Muhyiddin ataupun Kem Hamzah Zainuddin setelah bersatu, bukan lagi dilihat sebagai parti yang bersatu, tetapi parti yang berpecah, berkecai. Kenapa saya berani cakap untuk kali ini? Sebab macam yang kita sudah dengar, macam yang kita sudah lihat, Hamzah kali ini benar-benar lawan Muhyiddin habis-habisan. Dulu menjadi penyokong nomor 1 Muhyiddin, sekarang menjadi musuh Muhyiddin Yassin. Dan manakala Kem Muhyiddin dan Kem Hamzah Zainuddin masing-masing ada ahli parlimen ataupun ada yang menyokong mereka. Tapi dilihat, mungkin saya boleh kata hampir betul 2/3 ahli parlimen bersatu ataupun bahagian bersatu menyokong Hamzah Zainuddin. Saya berpikir apa yang akan dilakukan ataupun apa keputusan mereka selepas ini, sama ada Kem Muhyiddin yang akan join Anwar ataupun masuk kerajaan, sokong kerajaan, ataupun sebaliknya Kem Hamzah yang akan melakukan sedemikian. Tapi berkaitan dengan krisis yang berlaku di dalam bersatu, apa pula komen Anwar Ibrahim? Ini respon padu Anwar susulan konflik bersatu. Kata Anwar, biar mereka bergaduh dulu. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjawab ringkas ketika ditanya mengenai krisis bersatu kini, terutama selepas pemecatan timbalan presidennya Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang semakin mencetuskan perpecahan dalaman parti. Biarkan mereka bergaduh dahulu. Demikian jawaban ringkas beliau yang tidak mahu mencampuri urusan parti pembangkang. Sebelum ini kepimpinan UMNO telah membuat kenyataan bersedia untuk menerima Hamzah. Mungkin kita juga, saya ada buat pertanyaan sebelum ini, adakah Hamzah dan ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau akan menyertai UMNO ataupun mungkin masuk Pakatan Harapan? Bagi Anda, kalaulah Kem Hamzah ataupun Kem Muhyiddin menyertai PH ataupun sokong Anwar, adakah Anwar akan menerima mereka? Anda boleh komen di bawah. Pada 13 Februari, Hamzah dipecat dari jawatan timbalan presiden bersatu, berkuat kuasa serta-merta. Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, keputusan itu diputuskan Lembaga Disiplin seiring pasal 22/5 Perlembagaan Parti. Sebelum ini pelbagai desakan dibuat pemimpin bersatu supaya keahlian Hamzah dipecat selepas didakwa menjadi dalang kepada gerakan menggesa pengunduran Tan Sri Muhyiddin. Rupanya bukan Muhyiddin yang undur, tapi Hamzah Zainuddin yang undur. Tapi keburukannya kepada bersatu, banyak wakil rakyat bersatu yang dilihat lebih menyokong Hamzah Zainuddin. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan Bapak, saudara-saudara yang saya amat hormati, apabila satu skandal yang melibatkan nama Azam Baki, sehingga ada kepimpinan politik yang telah turun perhimpunan tangkap Azam Baki. Saya pun tidak tahu apa nama perhimpunan itu, tapi macam perhimpunan tangkap Azam Baki. Antara ikon utama yang mengikuti perhimpunan tersebut bukan daripada kepimpinan pembangkang, tetapi Rafizi Ramli, yaitu daripada parti PKR, juga ahli parlimen yang menyokong kerajaan hari ini. Sebelum ini sudah ada satu gesaan kepada Rafizi untuk keluar PKR. Apabila beliau dilihat menjadi satu bebanan kepada PKR ataupun Anwar Ibrahim, itu saya tidak tahulah benar atau tidak. Tapi apabila Rafizi telah turun mengikuti perhimpunan, ini satu kenyataan Rafizi terbaru, mengingatkan Anwar, jangan pandang rendah sentimen rakyat. Rafizi mengingatkan PM dan kerajaan Madani supaya tidak memandang rendah sentimen rakyat, terutama anak muda. Dia berkata demikian selepas menghadiri perhimpunan tangkap Azam Baki di KL yang menyaksikan ratusan orang turun ke jalan raya berikutan dakwaan terbaru terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Jadi, adakah selepas ini mungkin ramai ahli parlimen PKR yang bersetuju untuk Rafizi ini dipecat saja?
karena dilihat menjadi masalah kepada PKR, masalah kepada Anwar Ibrahim, dan dilihat tidak menyokong Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR dan sebagai Perdana Menteri. Jadi mungkin ada yang bersetuju dengan kenyataan ini, ada juga yang tidak bersetuju. Ada yang cakap apa yang Rafizi lakukan ini adalah yang terbaik untuk Anwar dan PKR dan paling penting untuk negara. Tapi benarkah? Jadi dalam masa yang sama saya juga mendapat satu maklumat berkaitan dengan nama Rafizi Ramli. Apabila beliau yang pernah menjadi Menteri Ekonomi dan meletakkan jawatan. Saya mendapat satu maklumat daripada page sahabat Anwar Ibrahim. Tidak tahulah benar atau tidak, tapi siapapun kalau terlibat bersalah, kalau memang dibuktikan bersalah, perlu dikenakan tindakan undang-undang, perlu ditangkap. Kenyataan daripada FB sahabat Anwar Ibrahim, Anda boleh lihat, laporan Seleweng Project Menteri Ekonomi 1.1 bilion itu benarkah? Tidak mahu disiasatkah? Rakyat Malaysia mahu tahu kebenarannya. Jadi kalau benar ada skandal 1 bilion yang melibatkan nama Rafizi ketika beliau menjadi Menteri Ekonomi, saya rasa beliau perlu dikenakan tindakan yang sesuai, sama ada disiasat, diserbu, ataupun sebagainya. Itu pun kalau Rafizi bersalah dan perlu ada proses yang saya cakap sebentar tadi. Tapi kalau Rafizi tidak bersalah dan langsung tiada tuduhan ataupun case siasatan dibuka terhadap beliau, maksudnya tidak apa-apalah. Tapi kalau Rafizi sebagai Menteri Ekonomi sebelum ini terlibat dengan penyelewengan dana, saya rasa perlu dikenakan satu proses undang-undang terhadap Rafizi Ramli. Tapi semua ini menjadi persoalannya saja. Kita nantikanlah apa yang akan berlaku selepas ini.